Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Hud, bermula ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik yang Allah taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bangkit sebagai orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak beranak serta tidak diperanakkan. Hari ini ramai manusia sedang menyambut kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kita pun sayang kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi kita sayang kepada Nabi Isa beza dengan mereka sayang. Kita sayang kepada Nabi Isa kerana kita anggap Nabi Isa tu salah satu dari utusan Allah. Kita sayang kepada Nabi Isa alaihi salam kerana Islam memerintahkan kita untuk tidak membezakan antara rasul-rasul. Sebagaimana kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah kita sayang kepada sekalian rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membezakan setiap rasul antara satu sama lain, melainkan keimanan kita dari sudut syariat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tu kita ikut berbeza dengan rasul yang lain. Jadi sayang kita kepada Nabi Isa sebagai dia ni utusan Allah. Kita tahu dia istimewa kelahirannya kerana lahirnya tanpa bapa, tahirnya tanpa ayah. Tapi sebahagian manusia menyambutnya sebagai kelahiran anak Tuhan. Dan kita bersedih di atas perkara tersebut. Kita mengingkarinya. Dan kita tidak bersetuju dengan mereka. Kerana apa? Kerana kita lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada diri kita sendiri. Kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada ibu bapa kita. Apatah lagi kita nak mencintai orang lain lebih daripada Allah dan Rasul. Kerana dia jiran kita, kerana dia sahabat kita, lalu kita meredai perbuatan syiriknya. Tak, kita tidak reda. Cuma kita buat baik dengan dia luar daripada batasan agama ni, yang ni kita boleh buat baik. Kita nak ucap selamat pagi ke, selamat bercuti ke, itu terpulanglah. Tapi untuk mengucapkan selamat di atas kelahiran Nabi Isa kerana mereka menganggapnya dia sebagai anak Tuhan, yang tu kita tidak sanggup. Okey, bukan sekadar kita, langit dan bumi pun tidak sanggup untuk mendengarnya, apatah lagi mengucapkan tahniah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandu diri kita, memberikan hidayah dan taufik untuk beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan yang wujud dan berhak disujud, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Supaya Allah Azza wa Jalla menjaga keimanan kita, keimanan ahli keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita dan seluruh sahabat kita daripada tergelincir dari jalan aqidah. Walaupun ada orang yang semalam ada orang share kat saya, dia kata seorang Indonesia buat ucapan di gereja, walaupun kawan-kawan saya tak datang, tapi saya datang. Kerana pada saya orang takut kalau dia ucapan selamat Natal, nanti besoknya dia jadi Kristian. Saya mengucapkan selamat pengantin baru pada kawan saya, besoknya saya tak jadi pengantin, dia kata. Saya ucapkan selamat apa ke? Selamat apa lagi dia kata? Selamat pengantin baru, tak jadi pengantin, lagi selamat ke apa dia kata? Banyaklah dia bagi contoh. Maknanya kita ucap selamat Natal ni kita tak jadi Kristian. Kita kata bukan kita nak jadi Kristian pun, tapi ucapan itu ada kaitan dengan akidah kita. Dia membatalkan, tak perlu, kamu ni tak perlu jadi Kristian untuk terbatal keimanan. Kita dah kata dah sebelum daripada ni. Kamu tak perlu jadi penyembah berhala untuk membatal keimanan. Allah Ta'ala kata cukup dengan kamu tak setia kepada mereka.
wa man yatawallahum minhum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang taat setia kepada mereka, walak kepada mereka, maka dia termasuk dalam mereka. Dalam hadis Nabi SAW kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Jadi tak perlu seorang tu nak jadi Kristian, nak keluar daripada Islam, dia jadi Kristian baru dia jadi. Tak perlu seorang tu terbatal iman dia sehingga dia lagi semua berhala. Sekiranya dia menyerupai mereka dalam urusan-urusan mereka, urusan agama mereka, dalam urusan akidah mereka, maka cukuplah untuk wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Surah sekejap saya rujuk balik. Dia dalam juzuk yang ke-6, surah Al-Maidah. Dan sebelum daripada tu kita sebut surah Al-Maidah dulu. Saya back balik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana ni? Okey. Kita tengok balik dalam juzuk yang ke-6, ayat yang saya sebutkan tadi. Dia duduk dalam juzuk ke-6. Kita ambil surah Al-Maidah ni. Sekejap. Nombor ayat masalahnya. Okey. Ayat yang ke-51 surah Al-Maidah. Cuba kita tengok ayat ni. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat. Kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada sebahagian yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Aulia di sini maksudnya dia diterjemahkan dengan teman rapat. Situ terjemah apa? Pemimpin. Aulia, pemimpin. Ataupun disebut dalam bahasa akidah al-wala. Al-wala ni tak setia. Sehingga kadang-kadang baru ni ada satu perkataan, orang ni kadang-kadang dia taat setia kepada sesuatu sebagaimana orang soleh taat kepada agamanya. Okey? Itu dia panggil al-wala, taat setia. Dia tak sembah, tapi taat setianya kepada sesuatu menyamai taat setianya orang soleh kepada agamanya. Okey? Jadi dia panggil apa? Al-wala. Istilah aulia di sini maknanya dia menyatakan taat setia. Sayangnya dia kepada seseorang kafir sebagaimana sayangnya dia kepada seorang muslim. Ba'dhuhum awliya'u ba'. Allah Ta'ala kata, jangan ambil mereka sebagai awliya, teman rapat, taat setia ataupun pemimpin. Sebahagian mereka adalah pemimpin atau teman rapat sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum. Siapa yang menyatakan taat setia ataupun mengambil mereka teman rapat dalam pimpinan Ar-Rahman. Kalau dalam terjemah biasa pemimpin, fa innahu minhum. Sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Siapa yang kata ni? Allah. Sebab tu Nabi SAW membezakan diri dengan orang yang kafir. Nabi membezakan diri dengan orang kafir.
Kalau apa tu dia sikat rambut ke belakang, Nabi sikat rambut belah tepi. Hatta dalam bab tu. Okey. Nabi kata khaliful yahud, bezakan diri dengan orang Yahudi. Mereka tak simpan janggut, Nabi suruh simpan janggut. Pasal bezakan dengan mereka. Kalau hak tak tumbuh tu lain ceritalah. Pakaian beza. Soal perbuatan beza. Hatta ibadat Nabi, orang Yahudi puasa hari 10 Ashura, Nabi kata la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'. Kalaulah aku boleh panjang umur tahun depan, aku akan puasa 9 juga. Supaya apa? Khaliful yahud, nak suruh beza. Tak nak bagi sama ni. Kita cari pula persamaan. Nak jadi bersama dengan mereka. Atas alasan kita bersaudara. Dia kata apa? Saya tak jadi Kristian. Hari ni saya ucap selamat Natal, besok saya tak jadi Kristian. Sebagaimana hari ni saya ucapkan selamat pengantin baru, besok saya tak jadi pengantin. Dia kata apa? Ataupun selamat apa? Kalau dapat jawatan, selamat dapat selamat bersara lah contohnya. Besok saya pun tak bersara kerja lagi. Lebih kurang lagu tu lah ucapannya. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak bagi kita menjadikan mereka ni pemimpin, teman setia ataupun benda yang kita tak setia kepada mereka. Okey. Itu satu ayat. Dalam ayat yang lain, ini satu surah Al-Maidah ayat berapa? 51. Okey. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Surah At-Taubah. Okay. Surah At-Taubah, surah yang nombor 9. Okay. Ayat nombor 23. Surah At-Taubah ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun." Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu, saudara-saudara kamu sebagai pemimpin atau orang yang didampingi jika mereka memilih kufur meninggalkan iman. Sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang yang didampingi. Makna di sini al-wala' lah, dampingi di sini tak setia. Hatta ibu bapa kalau dia ni memilih jalan kekufuran, jangan ikut. Padahal dia ibu bapa. Allah Ta'ala kata, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, adik-beradik, awliya, sebagai pendamping, pemimpin, taat setia. Okay. Inistahabbul kufra 'alal iman, sekiranya mereka lebih suka kepada kufur daripada iman. Wa may yatawallahum minhum, wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu menjadikan mereka orang yang didampingi atau taat setia, faulaika humuz zalimun, mereka itu orang-orang yang zalim. Zalim di sini, ayat sini pun sebut zalim, ayat sebelum ni pun sebut zalim. Surah Al-Maidah ayat 51, di hujungnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dalam ayat surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata, siapa yang mengikut mereka, maka dia termasuk dari orang yang zalim. Zalim apa ni? Zalim ni kita kena relate pula dengan satu lagi ayat, iaitu surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala sebut, okey, surah Luqman.
Kita tengok surah Luqman ayat, tunggu sekejap. Okey. Surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala kata zalim di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, wa idz qala luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Kerana sebab apa? Sebab perbuatan mengangkat mereka kepada, jadikan mereka taat setia, boleh membawa kepada kesyirikan. Sebab syirik tu adalah kezaliman yang nyata. Sebab itu dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi peringatan atau nasihat kepadanya, dia kata apa? Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Syirik itu adalah zalim. Kezaliman paling besar adalah syirik. Kezaliman paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sebab itu nasihat Luqman juga kepada anaknya dalam soal berbakti kepada kedua ibu bapa. Buat baik, tak ada masalah. Tapi ingat, disebut dalam ayat yang ke-14 ni. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika mereka berdua, ni ibu bapa ni, mendesakmu supaya kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, mempersekutukan aku Allah, yakni dengan sesuatu, dengan fikiran sihatmu, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak mengetahui sungguh adanya, benda yang kamu tak tahu pun, tapi dia suruh kamu syirik. Fala tuti'huma, jangan taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka bersahabatlah, bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi ayat ni Allah tak larang kita dalam soal, tapi dalam taat setia, mengangkat mereka sebagai pemimpin ataupun mengucapkan kepada mereka ucapan tahniah dalam soal agama mereka, maka itu bertentangan dengan akidah kita. Jadi sebab itu kita ni bukan tak nak harmoni, kita nak harmoni. Sebenarnya tak ada orang yang lebih jaga jiran dia daripada Islam yang Islam jaga. Selain daripada Islam, tak ada. Orang Islam lah paling menjaga jiran tetangganya. Tapi kita tak perlu pun sampai ke tahap kita nak kata ni, kita nak please dia. Nak please dia dalam semua urusan. Sehingga urusan agama dia pun, kita rela korbankan agama kita untuk meraihkan dia. Jangan sampai gitu. Yang sebenarnya bukan isu besar pun kalau kita tak ucapkan selamat hari Natal. Ni bukan isu besar pun. Kalaupun dia mau kata boleh, ada orang kata tak boleh, sekurang-kurangnya kita ambil langkah berhati-hati. Sebab bukan isu besar. Kalau kita kata, tak ada pun, tak libat, tapi ada. Okeylah, saya pun bukan isu besar pun kita nak ucap selamat hari Natal. So, lebih baik kita ambil langkah berhati-hati. Betul tak? Kalau pun bukan benda tu orang kata salah sekalipun, tapi oleh kerana si ucapan selamat hari Natal ni ataupun Christmas ni bukan isu yang besar, lebih baik kita jaga agama kita sebagai hati-hati. Okey? Ni tak, hari ni seolah-olah dia bangga pula, dia kata, saya bangga saya mengucapkan hari Natal. Pasal apa? Dia nak lawan orang yang kata tak boleh. Sebahagiannya mereka sengaja-ngaja pula post dalam Facebook, saya mengucapkan kepada semua kawan-kawan Kristian saya selamat hari Christmas. Pasal apa? Sebab dia nak kata saya bermilih pandangan boleh mengucapkan.
Dan walaupun kamu pada rasa pandangan boleh mengucapkan, tapi janganlah siapa soal, nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak bangga pula kita ucapkan selamat hari Christmas. Sekurang-kurangnya kita hati-hati. Pasal apa? Pasal ini soal sama ada gelincir ataupun tidak. Melainkan isu tu besar. Isu kalau kita tak ucap selamat hari Natal, kita ni macam jatuh sakit lah, macam-macam, kena buang kerja lah apa. Tak ada, bukan isu besar pun. Just kadar ala ucapan, kadar tu tak adalah kata buah kita masuk kerja hari Senin ni, kenapa kamu tak ucap selamat hari Christmas? Tak ada. Kena bagi notis 24 jam. Buatlah tunjuk surat, tunjuk sebab. Kenapa tak ucap selamat? Tak ada pun isu besar macam tu, tak ada. Dia kata, habis dah cuti. Okeylah. Cuti mana baru ni? Cuti lagi. Raya-raya ke apa semua. Okay. Saya kat rumah lah, saya sambut Christmas. Okeylah bos, tak ada masalah. Selamat bercuti lah. Okey je, bukan isu besar, tapi Allahu Akbar. Saya kadang-kadang bila ada juga wall kat Facebook kita tu, masuk kawan-kawan yang memilih, dia ni nak ucapkan apa, dia ada kawan, nanti dia post dari Facebook dia, saya, padahal dalam masa yang sama boleh jadi kawan Kristian dia adalah 5 orang. Kawan Islam dia yang mengatakan tak boleh ucap selamat hari Christmas ni ada 50 orang. Kalau dia sudut meraihkan, dia nak raih siapa? Nak raih 5 orang ke 50 orang? Dia ada kawan yang mana yang kata haram mengucapkan hari Natal, hari Christmas. 50 orang friend list dia. Dia ada 5 orang Kristian yang dalam friend list dia. Tapi dia post dalam wall dia kata apa? Saya mengucapkan semua kawan-kawan Kristian dia selamat hari Christmas. Raih siapa lebih? Raih yang 5 orang ke raih 50 orang? Kalau meraih 50 orang, cukup private message. Selamat hari Natal. 5 orang. Ni tak kita siapa seolah-olah kita nak tunjuk, kita ni ambil pandangan boleh ucap. Raihkanlah juga pandangan saudara seagama kita yang lebih layak untuk kita raihkan. Kadang-kadang kita ni neraca kita tu jadi macam jam. Tak tahu mana. Kita nak raihkan orang Islam, orang non-Muslim lebih daripada orang. Malah kita bangga, saya kata, saya memilih pandangan boleh mengucapkan. Okey. Saya pun tak ada masalah kalau kata. Tapi neraca meraihkan tu, satu, benda tu bukan isu besar. Yang kedua, kita ada kawan-kawan yang memilih pandangan tak boleh. Yang ni patut kita. Malah dalam agama kita, lebih lagi. Kita tak fikirkan macam mana Allah Ta'ala sebut langit dan bumi hampir pecah, berkecai. Gunung hampir hancur apabila mendengar ucapan Allah Ta'ala memiliki anak. Okay? Walaupun kita sering ulang, tapi hari ni kita ambil balik, kut balik ayat tu, surah Maryam ayat 91. Surah Maryam ayat 91. Tuan-tuan, yang kita sebut ni semua hujam dengan Al-Quran. Bukan saya kata, kita guna dalil dari Al-Quranul Karim. Okey. Jadikanlah Al-Quran ni pemandu kita dalam apa jua urusan kita. Bila Quran ajar, maka kita ambil dia. Baik, surah Maryam ayat 19. Surah 19. Ayat dia sebenarnya akhir, biasa saya beri surah Taha saya back, tapi oleh kerana kita nak sebut surah Maryam ni, surah Maryam ayat 91. 91. Okey. Ataupun kita ambil daripada ayat 89. Okey, ayat 89. 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Jadi ayat semua 88 sampai 92. Okey, ayat 88 sampai 92. Okey, kita tengok makna dia. Tak hilang dia punya atas ni. Okey. Baik, ayat 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka berkata, mereka ni siapa? Orang kafir lah, orang-orang Nasrani dan juga orang musyrik. Orang musyrik dia kata Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Orang Kristian kata Isa anak Tuhan. Jadi musyrik kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Dan mereka yang kafir berkata Ar-Rahman, iaitu Allah. Ittakhadha Ar-Rahman walada. Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya, demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Kata begitu tu besar. Saya ambil contoh sebelum daripada ni. Kita ada ayah. Ayah kita. Kita tahu ayah kita ni anak-anak dia kita je. Ada berapa orang? 8 orang adik-beradik, 6 orang adik-beradik, 5 orang adik-beradik. Tiba-tiba orang kata kat kita, mu tahu tak ayahmu ada anak seorang lagi? Kita kata ayah aku tak pernah kahwin dua. Kalau kahwin dua senyap-senyap lain cerita. Tapi ni dia kata apa? Ayahmu ni ada anak seorang lagi. Sudah. Kita nak marah ke tak marah? Orang kata ayah kita ada anak. Padahal dia tak ada dah anak melainkan anak kita je. Baik. Orang kata anak kita dah lepaslah kita, ayah aku tak ajak kahwin lagi. Macam mana dia boleh anak tu? Maknanya apa? Dia tuduh ayah kita telah melakukan satu benda yang buruk. Kita marah ke tak marah? Marah. Pasal apa? Jangan kata main-main kepada ayah aku. Ni Tuhan kita. Tiba-tiba mereka kata Tuhan kita ada anak. Mu jangan main-main. Tuhan aku dia kata, Tuhan aku kata lam yalid wa lam yulad. Dia kata dia tak ada anak, dia tidak diperanakkan. Mu tiba-tiba kata dia ada anak. Mu jangan main-main. Kita marah tak? Kita marah. Malah lebih daripada tu, bukan kita patut marah. Ni, Allah Ta'ala kata apa? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Nyaris-nyaris langit itu pecah. Marahnya langit hampir pecah. Marahnya bumi hampir terbelah. Marahnya gunung hampir hancur. Anda'au lirrahmani walada. Kerana mereka mendakwa Allah memiliki anak. Marah langit bumi. Marahnya gunung. Bila dia, kita kata tak apa. Selamat hari Christmas kita kata. Kita pula pergi ucap selamat kat dia. Agak-agak tak nampak ke pertentangan dengan agama akidah kita? Tak nampak ke? Kalau kita kata, Allah pelik sungguh orang. Baiklah, kalau kamu pilih sekalipun, kalau nak kata nak baik pun, saya pun tak nampak. Nak raikan siapa pun ikat. Terpaksa kita sacrifice kita punya pandangan ulama. Ayat Quran yang ada banyak ni. Banyak ni. Semata-mata kita nak please hati beberapa orang yang kita kenal. Tak ramai pun. Mungkin ada 5 orang. Mungkin ada 10 orang. Tak ramai pun. Okay? Dan Allah Ta'ala kata, وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Padahal tidak layak bagi Allah Ar-Rahman untuk dia memiliki anak. Pada saya, wallahu ta'ala alam, melalui beberapa ayat yang kita dah sebut tadi, pada saya clear, kita kena mendahulukan hak Allah lebih daripada hak manusia. Raikanlah orang-orang, raikan pertama akidah kita. Raikan akidah kita.
Raikan Allah yang kata dia tidak memiliki anak. Raikan pandangan kawan-kawan kita yang ada berpuluh orang yang kata tidak wajar untuk kita ni mengatakan Merry Christmas kepada orang kafir. Banyak benda lagi yang kita nak itu. Dan yang saya sebut tadi, ucapan tu pun bukan satu ketetapan benda besar kalau kita tak ucap la ilaha illallah. Kita pilih untuk mengucapkan perkataan yang ringan tu, yang bukan isu besar pun kalau kita tak ucap, untuk meraihkan beberapa orang, dan kita sacrifice kita punya hak besar. Kalau orang nego, risiko yang dia ambil itu, untung dia kecil je, tapi risiko dia terlalu besar. Risiko ni boleh meranakkan the whole company. Risiko ni kalau orang nego, tak patutlah buat ambil risiko ni kerana benefit kita terlalu kecil. Yang kita letak tu, gadai tu, akidah kita, agama kita. Sama ada kita tetap beriman ataupun tidak. Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat kita sebut tadi, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah tak bagi petunjuk kepada orang zalim. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tak setia kepada mereka, mereka itu orang zalim, termasuk dalam orang yang zalim. Kita sacrifice agama, kita letak agama kita sebagai cagaran hanya sebab pelaburan yang kecil. Kalau business minded, orang tak buat lagu tu. Macam cerita lalat. Saya kira korban seekor lalat hanya sebab nak lalu kampung tu. Sampai mati kena bunuh. Orang tak apa. Seorang lagi, apalah aku. Mati juga akhir sekali. So kita kalau lah ni kita please dia, sampai hari akhirat kita nak minta tolong dengan dia? Tak ada. Baik. Panjanglah cerita kita ni. Tapi hari ni relate dengan hari ni, hari yang banyak orang duduk, kita peluk duk suka-suka, hok tengok TV dengan rancangan mereka semua hanya pakai topi Santa Claus dengan Santa Clausnya. Hari ni hari, jadi pada saya kita kena jaga diri kita. Jaga keadaan diri kita agar kita terselamat daripada fitnah ini. Baik. Baca ke tak kita terjemah hari ni? Dah pukul 8 dah kita ni. Baik. Jadi sebenarnya terjemahan ni sama juga dengan apa yang kita baca pada awal tadi. Okey. Yang kita baca di awal tadi, surah Hud, kembali kepada surah asal kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Allah Taala dah sebut dah, okey, tentang bagaimana orang memilih dunia lebih daripada akhirat. Macam kita sebut tadilah, kita nak raih 4-5 orang kawan kita, kita nak sacrifice akhirat kita. Layak ke tak layak? Tolong fikir tu lah. Risiko yang kita tanggung tu, kalau pun kita kata masih lagi 50-50, dah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi risiko terlalu tinggi. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita baca ni, siapa yang pilih dunia, mereka, kalau orang Yahudi, Nasrani tu, mereka tak ada bahagian di hari akhirat melainkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Habis dah semua amalan mereka lakukan semalam akhir ayat kita baca, sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terbatallah apa yang mereka dulu. Ini risikonya. Risikonya andai sebab kita tak boleh nak hukum, orang yang hukumnya mufti, tapi andai kata perbuatan itu mengeluarkan seorang tu atau mencalarkan akidah dia, risiko dia ni. Ini risiko ayat surah Hud ayat 16. Yang kita kata tak pada risk ayat kita. Nak ambil risiko ni ke atau nak jaga rakyat 4-5 orang? Risiko dia ni. Walaupun kita kata 50% benda ni, 50 lagi kata boleh jadi selamat akidah, tak ada kaitan dengan akidah. Tapi
Ada orang kata tak boleh, ini memang risiko dia tidak 50% lah. Risiko dia maybe 70, maybe lebih tinggi risiko dia. Okay? Allah Ta'ala kata dalam ayat yang kita baca hari ini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya senantiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda yang diciptakan Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran, memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan, meneguhkan bukti tersebut. Payah kalau kita baca, raja tak faham. Okay. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Kita potong satu-satu. Apakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya senantiasa berdasarkan bukti dari Tuhannya? Bukti dari Tuhannya ni apa? Dalil. Dalam tafsir dia sebut apa? Okey. Sebenarnya Allah Ta'ala kata nak banding sama tak mereka itu dengan orang-orang yang satu lagi, mereka hak pilih dunia, hak meninggalkan Allah. Sama tak dengan seorang lah, satu lagi siapa? Mereka orang yang pertama mengikut bukti dari Tuhannya. Bayyinatin mir rabbih. Bayyinah di sini disebut dalam tafsir sebagai fitrah Tuhan. Fitrah yang Allah Ta'ala letak dalam diri manusia. Manusia ni, apakah sama mereka dengan golongan yang mengikut fitrah? Ikut fitrah. Bayyinatin min rabbih, yakni dia ikut bukti pada Tuhannya. Tuhan dah letak satu fitrah dalam diri kita menyatakan Allah ni satu je. Tidak ada dua baginya. Dan tidak berhak disembah melainkan Allah. Dialah yang mencipta langit dan bumi. Dalam diri kita ada fitrah. Satu. Yang kedua, wa yatluhu syahidun min. Dan diikuti pula oleh kitab suci ataupun wa yatluhu syahidun min, diikuti oleh kitab suci Al-Quran, memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan, meneguhkan bukti tersebut. Setelah datang fitrah, datang pula Quran. Okey. Wa min qablihi kitabu Musa. Sebelum Quran datang, dah pula kitab Nabi Musa. Imaman, sebagai pemimpin, warahmah, dan juga sebagai rahmat Tuhan. Sama ke tak orang yang meninggalkan 4 perkara ni dengan orang yang mengikut 4 perkara ni? Maknanya Yahudi dan Nasrani, ada orang musyrik, dia tinggalkan fitrah dia. Dia tinggalkan kitab Tuhan. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan Injil. Dia memilih untuk apa? Nak kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Kalau dia buka Bible, kita dah tengok banyak debat. Isu debat Dr. Zakir Naik, ada Brother Mansur, ada Brother Hashim, ada dekat speaker corner. Dr. Syekh Ahmad Didak, kita tengok. Dalam Bible, tak ada yang sebut macam tu. Maknanya, apa yang mereka iktikad dengan Isa anak Tuhan, tidak disebut pun dalam Bible. So dia ni sebenarnya fitrah Tuhan tak juga. Tinggalkan. Kitab Al-Quran tak beriman. Bible dia sendiri dia tak pakai. Taurat Nabi Musa pun dia tak pakai. So dia pakai apa? Hawa nafsu. Sama ke tak? Sepatutnya kita tolong selamatkan dia. Bukan kita duk please dia, kita layan dia, kita kata selamat sehingga dia ni leka dalam kesyirikan mereka. Kita adalah rijalud dakwah, orang-orang yang mengajak kepada ketuhanan, ajak yang kepada Tuhan yang sebenar, kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Islam yang benar. Itu kerja kita. Hairan bin ajaib, wallahu ta'ala alalah. Pada pandangan saya, mungkin dia kata itu biasa kita ni, tapi pada kita hairan bin ajaib. Kenapalah ada orang yang sanggup begitu sekali nak pertahan pandangan yang dia kata boleh ucap. Dia bawa analogi, dia bawa situasi, dia bawa, sedang kita nas berdepan kita.
Dalil ada depan kita. Quran ada. Hadis ada. Jadi tak sama. Dua orang tak sama. Sebelum itu, dan kenyataan yang serupa diberikan oleh kitab Musa yang menjadikan ikutan rahmat kepada sesiapa yang berkeadaan demikian. Sesiapa yang berkeadaan demikian mengakui menerima Al-Quran, dan sesiapa yang ulaika yu'minu nabi, orang-orang yang begitu, orang yang ikut fitrah, orang yang ikut Quran, orang yang ikut Nabi Musa, mereka adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yakfur bihi, siapa yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yakfur bihi minal ahzab, siapa yang kufur dengannya, dengan Al-Quran itu, dari kumpulan-kumpulan kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Fala taku fi miryatin min, maka janganlah engkau menaruh perasaan ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya. Kalau huraian gitu faham tak? Kita baca sekali lagi terjemahan dia. Pak, ayat tu panjang. Kalau kita tak kat tu, kita tak lihat, tak nampak idea dia macam mana. Saya baca sekali lagi tuan-tuan. Okay. Jika demikian, adakah sama mereka itu? Mereka itu mana? Orang-orang yang kafir tadi, yang memilih dunia lebih daripada akhirat, dengan orang-orang yang keadaannya senantiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari Tuhannya, itu fitrah, dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran yang memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan, meneguhkan bukti fitrah tersebut. 2. Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberikan oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. 3. Orang yang sifat dia ni ikut ni, tiga-tiga ni, ulaika yu'minu nabi. Orang-orang yang demikian adalah orang yang menerima dan mengakui Al-Quran. Okay? Kalau dia ikut 3 perkara, dia akan ikut Al-Quran. Wa man yakfur bihi minal ahzab, dan sesiapa yang ingkar akan Al-Quran dari kumpulan-kumpulan yang kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Okay? Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya. Okay, sekarang clear dah maksud ayat tu. Okay? Maknanya apa? Kita kena kembali kepada Al-Quran. Dan Allah, untuk kita menerima Al-Quran, dah ada fitrah dalam diri kita. Sebab tu dalam tafsir dibawakan hadis berkaitan dengan perkara ini. Okay. Pertama, hadis dalam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak ni lahirnya di atas fitrah. Ibu bapa dia lah yang menjadikan sama ada dia Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Dalam riwayat hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, Inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku semuanya berada di atas jalan yang benar. Hunafa, orang yang suci, bersih. Yang ini semuanya ikut Allah. Faja'athumus syayatin, lalu datang kepada mereka syaitan-syaitan. Fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, lalu syaitan memesongkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka. Wa amarathum an yushriku bi
ma lam unzil bihi sultan, dan syaitan memerintahkan mereka supaya berbuat syirik pada apa yang tidak ada bukti pun padanya. Tak ada bukti Nabi Isa tu anak Tuhan, tak ada bukti. Apa bukti dia? Oh, dia lahir tanpa ayah. Baik, Nabi Adam lagi hebat. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Allah dah spare dah, jawapan dalam Quran dah ada dah. Kalau dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan sebab Nabi Isa tak ada ayah, katakan kepada mereka, sesungguhnya perumpamaan Isa sama dengan Adam. Adam lagi hebat. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dia jadi daripada tanah, tak ada ayah, tak ada mak langsung. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadi dia. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Adam, siapa lebih hebat? Nabi Adam alaihissalam. Kalau ikut teori Nabi Isa tu anak Tuhan sebab dia lahir tanpa ayah tapi ada ibu, maka patutnya dia sembah Nabi Adam lebihlah, sebab Nabi Adam tak ada ayah dan tak ada ibu. Itu jawapan Al-Quran. So kita kata ikutlah panduan Al-Quran. Jaga keimanan kita. Okay? Jangan sampai dia tergelincir dan juga tercalar. Baik, habis ayat yang kita baca semalam. Ayat hari ni sebenarnya dah habis lagi. Jadi kita sambung minggu depan, insya-Allah. Wallahu taala. Minggu depan hari Isnin. Saya kira ni kita start cuti dah. Dah seminggu. Tapi saya tak jadi balik minggu depan. Hari Isnin ada lagi. Hari Selasa ada lagi. Pasal ada hari Rabu tu ada appointment hospital anak pula. Jadi kena hold dulu rancangan balik kampung. Jadi kita extend seminggu. Jadi minggu depan insya-Allah ada lagi lah. Cuma besok kelas tak ada. Besok tak ada. Besok cuti sebab petang ni saya kena pergi esok ada program di Sepang. Petang ni pergi tidur sana. Jadi besok cuti, hari Ahad pun tak ada, hari Isnin pun tak ada. Hari Isnin ada program juga. Kalau ada pun hari Selasa Rabu ya, saya ingat kita cuti teruslah. Payah. Nanti kita sambung. Kalau ada rezeki kita sambung tahun depan. InsyaAllah. Supaya tak kelang kabut nanti, kelang kabut. Kalau ada ruang untuk online, saya akan online lah maknanya. Pasal kelas kita pun banyak online kan. Nanti cuti lama pula kita online. Tengok line, kadang-kadang line internet tempat dekat kampung tak kuat. Susah sikit, sebab tu dia sekat-sekat. Tapi kalau saya boleh buat kelas online dekat kampung tu, saya buat kelas online lah insya-Allah. Okey. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.